Didik TV KPM. Topik kita akan belajar hari ini adalah tenaga nuklear. Tu yang saya pun dah bersungguh-sungguh ni juga. Saya pasti rakan-rakan di rumah, murid-murid di rumah juga bersungguh-sungguh. Ceritakan sedikit cikgu, apakah yang sama-sama kita ingin capai hari ini? Okey, baik Hanif. Jadi seperti yang dipaparkan pada skrin juga sekarang ni, kita akan belajar tentang tenaga nuklear di mana terdapat 4 standard pembelajaran yang kita akan capai Hanif bersama-sama dengan cikgu hari ini. Boleh cikgu. Jadi yang pertama, kita akan menerangkan tentang pelakuran nukleus. Okey, dengan yang kedua kita akan menerangkan tentang pembelahan nukleus. Okey, dan kita juga akan menerangkan bagaimana nak menjana tenaga nuklear ni, dan yang terakhir sekali kita nak cari ada lagi tak tenaga alternatif selain daripada tenaga nuklear Hanif. Saya rasa itu sangat penting tu cikgu, sebab kita tenaga elektrik itu kita memerlukan untuk kehidupan seharian cikgu. Ya, betul. Baik. Tanpa tenaga elektrik, minta maaf cikgu. tanpa tenaga elektrik tak nampak kita hari ni. Tak nampak kita hari ini. Ya, betul cikgu. Tak adalah kita nak boleh mengajar murid-murid di rumah cikgu. Ya, betul. Baik, teruskan cikgu. Okey, baik. Tadi saya ada terdengar Hanif ada bagi tahu tentang berita matahari. Saya tertanya cikgu, betul ke ada matahari buatan manusia ni? Ya, betul sebenarnya Hanif. Okey, sebenarnya matahari itu memang betul-betul dia dapat dibina oleh manusia kerana mereka telah menggunakan konsep yang dipelajari dalam tenaga nuklear, iaitu tentang tindak balas nuklear, iaitu pelakuran nukleus yang kita nak tengok dalam segmen yang pertama. Pelakuran nuklear. Ya, Saya pun betul. tanya, apakah pelakuran nuklear itu cikgu? Okey, baiklah. So, jadi di sini cikgu akan terangkan apa itu tenaga nukleus. Okey, sebelum kita pergi kepada pelakuran nuklear, cikgu ingin ulang kaji balik semula tentang beberapa perkara, iaitu yang pertama, iaitu tenaga nuklear ni apa. Okey, jadi kita tengok tenaga nuklear ni adalah satu tenaga atom yang dibebaskan apabila tindak balas nuklear berlaku. Jadi kita ada beberapa jenis tindak balas nuklear, iaitu yang pertama kita ada reputan radioaktif. Okey, kemudian yang kedua kita ada pelakuran nukleus, dan yang ketiga kita ada pembelahan nukleus. Okey, dia ada 3. Jadi di sini sebenarnya ketiga-tiga proses ini telah menyebabkan berlakunya kesusutan jisim, iaitu kehilangan jisim di dalam semasa tindak balas nuklear ini. Okey Hanif. Inilah yang akan menghasilkan tenaga itu, saya boleh agak cikgu. Betul. Baik. Jadi di sini kita imbas kembali sedikit tentang reputan radioaktif, sebab hari ini kita tak belajar reputan radioaktif. Jadi apa itu reputan radioaktif? Sebenarnya reputan radioaktif ini ialah satu proses nukleus yang tidak stabil. Kita nak jadikan dia lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. So terdapat 3 sinaran radioaktif di sini, iaitu zarah alfa, zarah beta dan zarah gamma. Okey? Baik. Okey, seterusnya kita juga akan imbas semula tentang nombor proton dengan nombor nukleon. Jadi Hanif masih ingat tak masa zaman sekolah dulu kita belajar kimia, kita belajar sains, kita ada unsur kimia, ada nombor di atas di bawah. Betul. Kalau saya boleh ingat balik 15 tahun yang lepas cikgu. Bukan. Sebenarnya 18 tahun yang lepas, betul, ada nombor yang di atas, iaitu nombor nukleon, seperti yang cikgu tulis sana, betul, dan nombor proton. Ya, betul. Jadi yang itu penting, sebab apa hari ini kita nak melihat tindak balas nuklear menggunakan beberapa unsur. Contohnya seperti uranium yang ada di depan Hanif sekarang ni, kita ada unsur-unsur hidrogen. Okey, dan cikgu juga ada beberapa contoh di sini. Okey, kita boleh tengok kat sini. Kita akan tengok sebentar lagi contoh untuk nombor nuklear. Kita tengok ini yang Hanif tengok tadi, matahari itu kan. Ini adalah seperti gambaran ni lah. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada matahari? Sebenarnya tindak balas pelakuran berlaku dalam teras matahari tersebut pada tekanan yang sangat tinggi. Okey, jadi tenaga juga telah dipancarkan oleh matahari ini ke bumi dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba. Jadi sebab itulah kita pagi-pagi kita tengok bangun awal pagi ada matahari terbit, kita dah dapat cahaya. Kemudian bila dah sampai tengah hari, kita dapat haba. Kita rasa haba dia. Betul juga. Tapi sebenarnya dia bermula dengan tenaga nuklear di matahari tersebut. Itulah punca cahaya dan haba yang kita dapat setiap hari itu, insya-Allah. Betul cikgu. Okey, jadi di situ ada berlakunya pelakuran nukleus. Jadi kita nak tonton sedikit video tentang pelakuran nukleus. Baik. Boleh Hanif? Boleh cikgu. Jom sama-sama kita dengan murid-murid di rumah, jom kita tonton video ini. Okey, jadi kita tonton pelakuran nukleus ni berlaku apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang begitu banyak.
Okey, jadi dekat situ kita boleh tengok pada paparan video, okey, pelakuran nukleus ni berlaku pada suhu yang sangat tinggi. Okey, dan juga pada tekanan yang sangat tinggi. Okey. Seterusnya kita tengok pelakuran dia melibatkan dua unsur bergabung. Okey. Jadi di sini kita ambil contoh unsur deuterium dan tritium yang akan menghasilkan satu nukleus helium yang lebih berat. Jadi di depan Hanif sebenarnya cikgu dah letakkan tu satu model pelakuran nukleus. Okey. Hanif boleh tengok di hujung sekali kita ada apa Hanif? Deuterium cikgu ya. Deuterium. Ada dua di sini. Okey, bergabung. Bila kita gabungkan dengan tritium, okey, kita akan menghasilkan satu atom helium dan juga satu neutron. Betul. Okey. Jadi itulah seperti yang cikgu paparkan juga pada paparan skrin. Ada dia punya persamaan kimia di mana kalau kita lihat bilangan nombor nuklear dengan nombor proton tadi sebelum gabungan dengan selepas gabungan tu nombor nuklear nombor proton dia sama. Okay, cuba Hanif kira kalau tengok. Kalau kita tengok nombor proton di sana ada satu H, satu juga sama dengan helium ada dua nombor proton. Okey, nombor nuklear? Tetapi nombor nukleon dari 2 dan 3 jadi, hasilnya 4 dan 1. Maka dia telah stabil. Jadi di sini di mana yang kita kata berlakunya tenaga nuklear? Sebenarnya bila dua unsur itu bergabung, dia telah berlaku letupan. Seperti yang kita tengok pada matahari. Okey, jadi tenaga itulah yang kita katakan tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear ni kita tak dapat nak melihat dia, kita tak boleh nak ukur timbangan jisim dia sebab dia terlalu kecil jisim dia, maka kita akan gunakan unit berbeza untuk mengukur cacat jisim akibat tindak balas nuklear. Boleh Hanif? Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu nak uji sedikit. Hanif, boleh ke? Boleh cikgu. Rasa-rasanya boleh jawab ke? Saya akan cubalah. Saya sudah beri sepenuh perhatian tadi. Okey, baik. Jadi cikgu ada satu soalan untuk Hanif. Cikgu bacakan dulu soalan. Okey, jumlah tenaga yang besar telah dibebaskan semasa dua nukleus yang ringan bergabung membentuk satu nukleus yang berat. Jadi Hanif rasa apakah nama proses ini? Kita ada A, tindak balas berantai. B, tindak balas nuklear. C, pembelahan nukleus dan D, pelakuran nukleus. Baik, seperti soalan itu yang mengatakan jumlah tenaga yang besar dibebaskan semasa dua nukleus yang ringan bergabung membentuk satu nukleus yang berat. Saya tahu jawapan cukup. Saya mungkin agak keliru dengan tindak balas nuklear, jawapan B, tetapi bukan. Saya rasa jawapan inilah D, pelakuran nukleus. Saya ingat daripada formula yang cikgu tunjuk tadi yang menghasilkan helium, neutron dan juga tenaga. Ya, saya rasa jawapan inilah pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus. Jadi kata kuncinya di sini apa? Dalam soalan yang menyebabkan Hanif rasa jawapannya adalah D. Sebelum cikgu tunjuk jawapan betul ke salah ni? Baik, saya rasa kata kunci ialah dua nukleus yang ringan bergabung juga. Lepas kemudian ini akan menjadi satu nukleus yang berat. Seperti formula tadi tu. Okey, baik kita tengok Okey, ya, betul, cemerlang. Okey, Hanif telah menjawab dengan betul di mana kita tahu jawapan untuk soalan ini adalah pelakuran nukleus, di mana kata kunci yang murid di luar sana boleh ambil catatan. Okey, kalau untuk pelakuran nukleus, kata kunci dia ialah satu gabungan. Apa benda yang bergabung? Dua unsur, dua nukleus yang ringan. Okey, dua nukleus yang ringan bila kita gabungkan dia akan membentuk satu yang besar. Ibarat macam kita nak buat kuih lah Hanif. Betul juga. Kalau kita nak buat kuih, kita ada satu bahan A, satu bahan B, lepas tu menjadi satu kuih yang lebih besarlah daripada asal tu. Didik TV KPM